Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kita kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam, dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa tunduk dan patuh pada setiap kehendak Allah, seperti yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan seperti yang diajar kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-81 daripada suratul An'am. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Yang bermaksud, dan bagaimanakah aku hendak takutkan apa yang kamu sekutukan dengan Allah itu, yang tidak dapat mendatangkan sesuatu bahaya, padahal kamu tidak takut bahawa kamu telah sekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan kepada kamu mengenainya. Maka yang manakah di antara dua puak itu yang lebih berhak mendapat keamanan daripada bahaya, jika betul kamu mengetahuinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran seterusnya memperihalkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah baginda berterus terang dan menyelar kaumnya bahawa baginda sama sekali tidak takut kepada tuhan-tuhan sembahan mereka, lalu Nabi Ibrahim membawakan hujah dan membawa pemikiran kaumnya. Bagaimana Nabi Ibrahim menyatakan bahawa apa yang disembah oleh mereka itu sama sekali tidak mendatangkan apa-apa kesan yang menakutkan kepada baginda, dan mereka tidak akan mampu untuk menakut-nakutkan baginda dengan sesuatu yang sama sekali tidak menakutkan. Lalu Allah rakamkan dalam ayat ini, wa kaifa akhafu ma asyraktum wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Yang bermaksud, bagaimana sewajarnya bagi kamu wahai kaumku untuk kamu menyangka bahawa aku takut kepada sembahan-sembahanmu yang batil itu, berhala-berhala yang mati itu, sedangkan berhala-berhala tersebut tidak berhak untuk ditakuti, bahkan tidak menakutkan, kerana ia adalah suatu yang tidak memberi mudarat maupun membawa manfaat. Sedangkan kamu wahai kaumku tidak pula takut dan bimbang, sedangkan kamu mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pencipta kamu. Ditambah lagi, sedangkan kamu tidak ada apa-apa hujah dan dalil yang membenarkan kamu untuk melakukan syirik ini. Maka persoalan ini dibawakan oleh Nabi Ibrahim untuk mengingkari, untuk menolak, pada masa yang sama untuk mendatangkan rasa pelik terhadap apa yang berlaku, apa yang cuba dilakukan oleh kaumnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah kehebatan Nabi Ibrahim dalam berhujah dengan kaumnya, dengan membawakan suatu pemikiran ataupun suatu hujah yang membawa kaumnya agar berfikir dengan fikiran yang waras, bahawa sepatutnya bukan Nabi Ibrahim yang merasa takut terhadap berhala-berhala yang tidak boleh melakukan apa-apa itu, tetapi yang sepatutnya merasa takut dan bimbang ialah kaumnya yang telah pun diberikan hujah betapa Allah Ta'ala sahaja yang berhak disembah, betapa berhala-berhala itu sama sekali tidak berhak dipertuhankan. Maka sepatutnya kaumnya lah yang
perlu merasa tidak aman, perlu merasa takut dan bimbang tentang tindak tanduk mereka, di mana mereka telah melakukan suatu jenayah yang terbesar sebagai manusia, sebagai hamba Allah, iaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah menyatakan lagi, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka ia bermaksud, maka mana satukah kumpulan daripada dua kumpulan ini, iaitu kumpulan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kumpulan yang menyekutukan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mana satu daripada kedua-dua kumpulan ini yang lebih berhak dan lebih utama untuk merasakan keamanan, untuk merasa selamat daripada mendapat mudarat? Sekiranya kamu sebenar-benarnya mengetahui, maka beritahulah ia kepadaku dan bawakan juga dengan dalil dan hujjah. Maka ini suatu penutup atau hujjah penutup yang sangat hebat, yang mampu menyebabkan kaumnya, iaitu kaum Nabi Ibrahim AS, terpana dan terkesima untuk berfikir dan menyedari serta mengakui bahawa mereka sepatutnya merasa tidak aman. Sepatutnya mereka merasa takut dan bimbang terhadap ancaman Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah mereka sekutukan dengan berhala-berhala yang tidak memberi manfaat maupun mudarat, agar mereka merasakan bahawa keamanan daripada mudarat itu hanya datang dan timbul daripada mentauhidkan dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat ayat seterusnya, itu ayat yang ke-82 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Yang bermaksud, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, iaitu syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan jawapan kepada soalan yang sebelum ini, yang mana Allah menjelaskan bahawa sesungguhnya orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan sebarang bentuk kesyirikan, seperti mana yang dilakukan oleh golongan musyrikin itu, yang mana mereka menyembah berhala dan mereka mendakwa bahawa mereka menyembahnya semata-mata untuk menghubungkan mereka, menghampirkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ia bukan begitu. Maka golongan yang mentauhidkan Allah, golongan yang beriman itu dengan iman yang sebenar, merekalah yang berhak memperolehi keamanan dan keselamatan. Merekalah yang lebih berhak untuk bebas daripada sebarang rasa takut dan bimbang, kerana mereka adalah golongan yang diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada al-haq, kepada kebenaran, sedangkan golongan lain itu berada dalam keadaan yang sesat yang nyata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis sahih telah diriwayatkan dalam memberi pentafsiran kepada maksud al-zulm pada ayat ini. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Maka antara hadis yang dimaksudkan yang mentafsirkan kalimah al-zulm itu sebagai syirik, di antaranya riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin qala sahabah wa ayyuna lam yadlim nafsah fanazalat inna syirka la zulmun azim. Bermaksud, apabila diturunkan ayat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, berkata para sahabat, siapa sahaja dalam kalangan kita yang tidak pernah menzalimi dirinya ataupun tidak pernah melakukan dosa, maka Allah turunkan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itulah merupakan kezaliman yang besar. Imam Ahmad pula daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila turun ayat ini, para sahabat merasa bimbang, merasa derita. Lalu mereka mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah sahaja dalam kalangan kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Maka baginda menjawab, ia bukan seperti yang kamu sangka, yang kamu fahami.
Tidakkah kamu pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Al-Abdul Salih, hamba Allah yang salih, iaitu Luqman? Inna syirka la zulmun azim. Maka maksud zulm di situ ialah asyirk. Maka ini termasuk dalam tafsirul Quran bis sunnah, iaitu pentafsiran Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW atau dengan hadis baginda. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jelas kepada kita dalam ayat ini bahawa keimanan itu hendaklah sentiasa dijaga dan dipelihara, iaitu daripada perkara-perkara yang boleh merosakkannya. Dan perkara-perkara yang boleh merosakkannya itu sudah pastilah yang dimaksudkan sebagai syirik. Dan syirik itu disifatkan sebagai suatu kezaliman berdasarkan ayat ini dan ayat dalam surah Luqman. Apakah sebenarnya hubung kait syirik dengan kezaliman? Seperti mana kita tahu bahawa kezaliman bermaksud menetapkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka syirik itu dikatakan suatu kezaliman kerana orang yang melakukan syirik telah meletakkan hak ketuhanan itu yang sepatutnya hanya milik mutlak Allah Subhanahu wa taala, meletakkan ia kepada sesuatu yang tidak layak dipertuhankan. Dalam konteks cerita ataupun ayat yang sedang kita bicarakan ini ialah yang berlaku kepada kaum Nabi Ibrahim dan juga ayahandanya. Maka syirik itu merupakan suatu kezaliman yang besar kerana orang yang syirik telah meletakkan, telah menyelewengkan hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sebenar kepada makhluk yang Allah ciptakan. Apa juga yang dipertuhankan oleh mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sama ada berhala maupun makhluk-makhluk yang lain yang sama sekali tidak layak dipertuhankan oleh manusia. Maka kerana itu syirik itu dikatakan sebagai kezaliman yang besar. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada syirik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.